Jadi ya bila buat konsert Eka Matra tu menimbulkan perasaan untuk membuat satu band baru band sendiri. Ya. Kan? Macam ini macam boleh cari band baru lah, macam Kamatra, macam Gesang kan. Saya punya orang punya cita-cita lah nak form satu band kan. Ya, keinginan tu. Lepas tu ada cerita dulu pergi menziarah rumah saudara. Lepas tu dengar bunyi orang main gitar ke main muzik ke, ingatkan radio. Rupanya sesuatu orang. Boleh cerita tak pengalaman tu balik sekali lagi? Masa tu saya mula exist ni, actually saya pernah jumpa Along tau. Along ni dia pangkat anak saudara saya lah. Dia anak saudara dengan wife saya. So saya ingat masa tu air raya, saya pergi rumah dia lah. So dia sampai kat rumah dia jumpa ayah dia semua, salam dengan Along semua. Dan dia pun biasalah, dia budak-budak lagi kan, dia terus buat hal dia lah. Betul tak dapat berbual dengan orang tua dia. Jadi saya dengar macam orang main gitar kan. So, ayah dia memang musician tau, Along ni. Ayah dia ada band, selalu main dekat majlis kahwin semualah. So saya tanya ayah dia, siapa yang main gitar tu? Dia kata Along. Dia kata cakap ya betul kan. Dah saya pergi tengok dia kata kan. Masa tu dia solo lagu Isabella tau. Kan? Dengan gitar dia, saya buka pintu terperanjat, saya tengok ni masa tu pun saya ingat baru dah jam 5 je, saya dah jam 6 lah. Dengan size dia, gitar dia dengan dia tu memang tak padan lah kan. Dia duduk rumah ni, tapi dia punya solo tu memang sebiji lah. Dengan budak macam tu kan, dia boleh dapat sound tu kan, dia boleh pandai pakai efek-efek semua kan, gadget semua. Cakap ini baru apa macam ni kan. Lepas tu saya cakap dengan ayah dia lah, cakap saya nak ambil Along, saya boleh tak bawa balik Johor, duduk dengan saya, kita nak form band. Bawa lah, kata kat sini pun dia boleh buat apa pun, kita tak ada kawan nak main kan. Kita ada yalah, dia pergaulan kat situ, yalah, dia masa tu duduk kat Pelda kan, jadi jauh. Lepas tu macam tak ramai orang main muzik kat sana pun. So saya pun ajak dia balik Johor lah. Ajak balik JB, duduk dengan saya dengan orang tua semua. Dari situ kita mula saya mula cakap dia, okay, long practice band kan, tapi belajar yang berupa lah cakap kan. Practice, nanti kita kumpul band seorang-seorang lah. Saya mula dari situ start, saya mula cari dengar mana ada budak yang baru main, kita pergi tengok kan, nak cari bassist, cari drummer, cari gitaris. Saya pergi seorang-seorang tanya orang kan, kena pergi studio tengok budak praktis kan. Sampai dah dapat seorang-seorang kan. Masa jumpa Along pergi raya tu, hari tu juga pujuk dia ajak ke JB. Memang saya cakap orang tu dia pujuk, tapi saya datang lagi sekali ambil dia bawa dia lah. So dia prepare, saya pindahkan sekolah dia semua kan. Dia bawa ke Johor lah. Along pada masa tu macam mana penerimaan dia? Tiba-tiba dia nak kena ajak pergi JB. Dia suka sebenarnya, dia suka kan. JB kan, dia tahu kat sana kita orang ada studio semua. Dia tahu, dia selalu datang kan. Dia biasa. Dia saudara semua kan. Jadi kadang dia tu dia datang, dia tengok mungkin dia rasa nak main benda-benda tu semua kan. Dia dapat peluang macam itu, lepas tu dia dapat galakan daripada orang tua dia pun, jadi dia lagi semangat lah nak pergi. Dan kat situ lah dia rasa nak berasa semuanya lah tu. Mula jumpa Ujak, Syah, Ajai kan, seorang Musa, perempuan seorang semua lah, sampai form band tu lah. Boleh ingat ke bila jumpa Ajai dulu? Atau jumpa Syah dan Musa related kan? Musa ialah ada persaudaraan dengan korang kan? Musa ni dia pakcik Along lah. Belah pakcik. Belah bapak pakcik dia. Sudah bapak ni. Ajai ni Ajai ni memang kata orang memang kelakar lah ni. Dia
masa dia sekolah lagi lah, dia sekolah Sekolah Menengah, masa dia form 4 saya ingat, form 4 lah, form 4. Dia ni walaupun sekolah tapi dia ada ikut satu band tau. Band ni band orang-orang tua tapai kat lah. Band, tak sana band tu nama Rescue apa nama band tu kan. Rescue Rescue. Jadi dia memang kalau majlis memang band ni selalu perform lah, backing artist ke apa ni kan. Cuma dia main seperti kan ni kan. Budak ni bagus ni kan, dengan dia punya main budak bermain 2-3 keyboard dia boleh main kan. Seperti ni memang. Lepas tu saya cuba cari dia sampai tolong kawan konteks pendapat kan, datang studio dia pun minat lah, tapi cuma dia ni orang tua dia pun galak kan dia sebenarnya main muzik, tapi orang tua dia suruh dia belajar dulu kan, ada hantar dia kelas muzik semua kan, tapi tak adalah sampai, mungkin dia tak, orang tua dia tu tak nampak apa kita nak buat sebenarnya kan, dia macam marah lah mula-mula. Marah dia marah, dia pernah orang tua jumpa saya je. Johan ni dia, kalau apa-apa terjadi kat anak saya cari awak kecil. Aduh, saya masukkan, mak cakap ke mana ni kan. Tapi saya pullkan dia lah, cakap kita cubalah macam mana kan, saya terangkan kita ada plan semuanya. Ya tak apa, kalau betul-betul buat kira on kan. Macam tu jelah, masa dia sekolah lagi kan, lepas tu nak ambil peksa SPM lagi masa tu kan. Jadi memang payah lah nak dapat time dia orang nak praktis semua kan, yang tunjuk dia kan, kita kadang curi-curi ambil dia daripada rumah dia kan. Untuk nak praktis lah, lepas tu dah tunggu kan, bila kata tak lagi boys ni tak best lah praktis kan. Waktu saya ajar ni pula, bila saya tak datang ni dia tipu no. Bang datang cepat ni, saya dah ready nak praktis ni kan. Dia orang ni semangat lah, dia orang ni. Itu yang best ni, dia orang ni. Dia orang sekolah kan, saya pagi hantar dia orang pergi sekolah, lepas tu dia orang ada kan, sekolah pagi ada sekolah petang kan, jadi beri dia ni hantar petang, ni ambil, lepas tu petang malam tu bawa pergi studio praktis hantar balik kan. Kadang ada yang duduk dengan saya, esok pagi kerja bawa pergi sekolah kan. Jadi saya berapa lama jaga dia orang macam tu lah praktis, sampai rumah ni dah macam family tau dengan kita orang semua lah. Korang tinggal satu rumah lah masa tu? Kita orang tak tinggal satu rumah, tapi selalu diorang suka lepak kat rumah saya, malam kat rumah saya kan. Tak ada apa diorang datang, memang sama dengan kita orang. Kadang sekolah praktis duduk makan sama, lepas tu diorang pergi praktis, besok sekolah pun kadang sekolah ada yang sekolah daripada rumah saya, balik ke rumah saya. Memang kita dah macam family lah. Dalam masa setahun ada ni kan keadaan ni berlaku? Lebih kurang jumpa Ajai dulu kan, lepas jumpa Alung jumpa Ajai, lepas tu Musa pun ada. Musa ni Alung yang bawa, dia kata kita pun tengah cek basic kan, bila kita audition tak ada yang betul-betul macam betul-betul yang kita boleh pegang lah kan. Dia boleh main tapi tak apa-apa, tukar lain kan. Tapi yang cakap try pakcik dia cakap Musa kan. Dan mungkin Alung ni dia tahu kan, dia ni memang bagus main kan. Jadi kita pun audition lah Musa datang, tengok memang bagus kan. And then bila Musa tu ada, saya lagi nampak tau, cakap band ni dah nampak lah kan, dia punya kekuatan tu dah tulang belakang tu macam dah ada tau. Kan, bila Musa ada kita dah nampak kan. Bila masuk Ujang tu lagi nampak, lagi dia lagi tight lah band tu lah. Sebelum masuk Ujang ni, bila jumpa dengan Musa, dah nampak band tu punya tulang belakang daripada Musa tu sendiri. Ya, dulu saya pegang kuat pada Musa lah. Musa ni dia ni sebenarnya dia rajin mendengar tau. Musa ni dia rajin mendengar kan. Dan dia memang betul-betul practical tentang muzik tau kan. Silap sikit dia suruh stop kan, cari dia, salah tolong main, salah ni kan. Jadi kan dari situ diorang jadi makin lama makin bagus tau. Musa ni dia mungkin dia yang tua sikit daripada yang lain kan. Yang jadi dia ni, yelah dia pun
memang bakat dia memang dahsyat jugalah Musa ni kan. Wow. Dia main tu bagus. Dia suka dengar musik-musik luar-luar kan. Jadi dia bawa benda tu dalam kat band dia tau kan. Itu dia pada saya Musa ni dia banyak bantu exist lah. Ya. Bila selama ni saya sedar apa tau, Musa ni antara kelihatan underrated. Betul. Tidak kelihatan seperti menonjol. Bila Johan cakap dia tu tulang belakang, sebenarnya saya faham, tapi saya nak minta Johan explainkan lagi lah kenapa apa yang membuat Musa ni walaupun dia underrated tetapi dia sebenarnya yang pegangkan band ni biar jadi lagi bagus. Macam dia ni dia rapat dengan Alung tau. Musa ni. Dia dapat mengandung. Jadi bila dia orang praktis ni kan, mula kita tak ada Ujang lagi, tak ada Ajay lagi. Bila dia berdua praktis ni kan, bila dia praktis dengan band lain, nampak dia punya jauh dia punya permainan dengan musician lain jauh tau, nampak kan. Saya nampak macam yang lain macam tak kena dengan dia orang ni tau. Kan dia orang ni macam dia lagi tinggi lagi dia kena cari musician lain yang boleh main dengan dia kan. Dan dia orang pun selalu tahu kan, dia cakap dia kita ni kena cari drama lain ni kan. Dia orang pun tahu kan. Dan situ kita mula cari drama kan. Dulu dia orang ada drama kan, tapi bila Alung dengan Musa ni dia rasa tau kan. Dia rasa macam dia orang ni tak boleh ikut dia kan. Dan sebagai seorang bassist, Musa adalah seorang bassist yang bagus Dia bagus. Jarang kita memperkatakan pasal Musa punya kebolehan bermain bass itu sendiri. Dan permainan dia pun mewarnai exist band dia bila masuk lagi Ujang kan, itu baru nampak dia punya rhythm exist tu kan. Dia dekat dua orang ni tau. Dekat dua orang ni rhythm ni. Dia ni betul-betul memang nampak kan. Bila sebenarnya semuanya bagus kan, dengan Ajay dengan apa semua kan. Tapi yang banyak mencorakkan dia ni Musa dengan Ujang ni lah, peringkat awal kan. Tapi bila masing-masing semua dia dah nampak kan, Ajay dah nampak dia kena buat macam ni, Syah pun dia ni pun kan, dia orang ni semua lama-lama makin nak jadi bagus tau sebenarnya. Jadi dia orang cari macam nak jadi bagus kan. Jadi itu yang band tu lagi tight kan. Bila dia orang dapat tu, dia orang ada kemudahan nak praktis semua kan, studio semua kan. Jadi kat situ lah yang buatkan dia orang ni memang bagus lah band. Boleh ingat lagi pengalaman jumpa Syah masa dia buat audition tu? Syah ni Ajay bawa dia sebenarnya. Dia satu sekolah dengan Ajay. Kan, jadi kita nak cari second lead di situ. Betul, Ajay kata tak apa, Muncul, saya ada kawan seorang sekolah ni, kita audition ni kan. Tu Syah datang. Ya, Syah datang, kita audition, lepas tu dia okey lah, tapi saya tak cakap dengan dia lagi. Dia confirm boleh main dengan Aziz tau. Saya diam kan. Lepas tu kita praktis. Jadi Syah ni dia sebenarnya cukup bola tau. Dia main bola dulu. Lepas tu dia jumpa saya. Dia ni suka berterus terang ni orang, Syah ni tau. Dia datang, dia jumpa saya, dia masuk kat dalam bilik, dia cakap, Banyak saya nak tanya ni kan. Kenapa Syah? Dia kata kan, saya dapat tak main dengan band ni? Dia kata kan. Dia kata, kenapa? Dia kata, tak dapat, saya nak main bola. Dia kata kan, saya dapat offer main bola. Dia kata, boleh Syah, boleh. Confirm lah, dia kata kan. Okey lah, kalau confirm saya tolak lah bola ni, dia kan, saya nak main band. Tapi kalau nak main band betul-betul lah Syah. Yelah, saya praktis betul-betul lah. Itu yang dia tinggalkan bola dia terus serius kat muzik dia lah. Tapi masa dia dapat seleksi untuk MSSM nak silap main bola ni, Syah ni. Dia ada dapat offer main President's Cup. President Cup. Kali President ya. Selepas
exist aku album tau. Tapi sebelum masuk sekolah tu dia dah dapat, dia main SSM tau. Dia memang footballer lah ni. Ya, ya. Kita pernah main sama-sama kan, satu tim dengan Dalan Zainuddin. Faham. Tapi kenapa tidak confirm dengan daripada awal-awal sekali Syah masuk dalam itu band? Masa tu belum masa cukup masak lagi ke apa? Masa tu sebab saya tengok dia praktis kan. Syah ni mula saya tengok dia macam boleh ke tak boleh kan. Tapi saya bagi time lagi tau. Dia datang kan, main macam makin bagus tau. Makin bagus. Dia bagus tau. Dia diam je kan. Dia diam. Kan? Bila apa benda yang dia orang ni suruh buat kan, Syah ni buat kan, dia dapat buat tau. Dia boleh cakap, bagus sebenarnya kan. Dia datang diam je kan. Lepas tu Alor Musa semua datang jumpa saya tau. Cakap, kita dah kan, Syah tu bagus tu. Dia cakap kan. Cakap, memanglah bagus. Dia cakap kan. Cakap, boleh lah confirm dia lah. Dia cakap kan. Dia cakap, memang dia confirm ni. Dia cakap kan. Dia punya sound pun sedap. Dia main kan. Mungkin dulu dia mungkin dia ada bakat kan. Tapi dia mungkin dia tak ada peralatan muzik nak main ke apa kan. Ya, betul. Mungkin kat situ lah. Tapi bila dia dapat benda tu kan, bila dia dah biasa main tengok dia datang praktis pun dia gunakan gitar yang ada dalam studio kan. Dia tak ada gitar sendiri kan. Bukan gitar sendiri Tak ada, dia bawa depan gitar yang ada dalam studio. Itulah tu. Masa bual dengan Syah, bual dengan Ujang, diorang menyatakan yang diorang tak ada equipment. Diorang tak ada diorang punya own equipment. Diorang tak ada. Tak masuk akal. Yang Ujang ni dia pun, saya pun tengok dia main dekat orang kahwin mula kan. Sebelum dia datang audition dah tengok dia orang kahwin. Dia main orang kahwin. Saya dah tengok dia. Saya dah pasal dia main. Kita kat Bakar Batu ke betul saya kan. Kampung Bakar Batu. Ada majlis kahwin kan. Saya tengok ada budak main drum. Tengok drama ni dahsyat. Drama ni bagus kan. Saya diam. Budak. Budak kan dia main. Lepas tu dia main dengan band orang Motor Hotel lah kan. Then kebetulan salah seorang daripada staff kita orang kat office tu kan. Dia tahu kita nak cari drama. Kita cuba audition budak ni juga kan. Kita budak kampung dia dah kampung pasir dia. Masa tu arwah Wak Yim lah nama dia kan. Wak Yim lah. Wak Yim lah. Dia nanti dia bawa. Ya tu dia Ujang datang. Tapi masa tu tengok memang kelakar lah kan. macam yang saya kan. Macam apa? Rambut panjang kan, pakai kaki kan. Saya cakap, budak ni betul lah cakap rambut kuning tu kan. Saya cakap ini tengok dia kan. Tapi saya tahu dia bagus main kan. Saya tak pernah berbual dengan dia. Saya pernah tengok jauh dia main kan. Sampai saya tengah makan tu kan, masa dia main tu saya tinggalkan tau kan. Saya tinggalkan makan, saya pergi duduk sebelah dia. Dia tak pasal saya duduk, saya tengok je dia main kan. Saya cakap, budak ni pakai double pedal ni saya cakap kan. Saya cengang kan, masa cakap budak kecil ni dia kan. Saya tengok dia main kan. Main orang tu dia boleh main macam ni. Saya diam kan. Ya, bila dia datang tu dia cakap, ini budak ni saya jumpa dulu. Dia cakap ni. Habis ni kan. Saya cakap memang kalau cakap dengan dia orang, kalau dia nak main dekat ni memang boleh confirm lah dia ni kan. Lepas tu dia kita macam kita fikir nak buat band ni, saya punya fikir nak buat band ni yang clean image semua kan. Dia cakap jam kalau nak join band ni kan, kena potong rambut semua kan. Dia tengok saya atas bawah tau. Dia tengok dia ni kan. Dia cakap dia macam tak nak tau mula tau. Dia tapi cara dia okey macam tak setuju lah apa saya cakap kan. Dia pun yelah dia balik kan. Saya test lah. Lepas tu selang sehari dua dia datang. Dia datang. Saya tengok budak-budak semua dah macam tawa tau. Sekarang budak ni kenapa dia ada hujan datang kan. Saya tengok datang budak pendek. Jadi saya tahu dia nak join lah band tu kan. Mana saya dah lega dah kita ada drama kan. Dan nampak lah gitu lah. Ujang ni pun dulu dia ni memang biasa join dengan arwah Mandaya kan. Dia join band musician pun bagus-bagus lah kan. Kat kampung tu ramai arwah Samad semua kat situ kan. Jadi dia sebab mungkin situ dia tengok orang main kan. Lepas tu dia punya bakat pun ada kan. Situ yang dia
untunglah Aziz untuk dapat dia kan. Segalanya berjalan dengan lancar penemuan satu persatu. Suatu seorang-seorang kan dapat kan. Lepas tu dengan Mamat lagi kan. Mamat macam mana korang jumpa sebenarnya? Mamat ni kita dah ada studio tau. Jadi kan selalu ada band datang praktis semua kan. Jadi dia tahu kita nak band. Jadi dia orang kena berbual dengan saya cakap band ni dah okey dah, musician dah okey, cuma penyanyi lah belum confirm lagi. Kan. So kita cuba audition seorang budak ni. Macam tu lah kan. Jadi dia cakap datang studio kan. Datang saya tengok dia nyanyi, budak ni juga kan. Ni bagus betul budak ni nyanyi kan. Tapi dia macam nak tanda tau. Macam nak tanda. Dia macam datang suka kan. Lepas tu budak yang bawa dia tu pun cakap, Mat nyanyi Mat kan. Masuk studio dia nyanyi lah. Dia nyanyi satu dua lagu je, dia balik kan. Kelakar dia datang dengan kawan dia budak kecil-kecil. Kawan dia semua berbaya kenal-kenal. Cakap macam mana nak band-band macam ni kan. Kawan dia kan memang kelakar datang kau pendek dia dengan apa semua. Cakap memang rambut peteng kan. Cakap ni nyanyi ke ni kan mula kan. Dia nyanyi asyik budak ni kan. Dia datang dengan budak kecil-kecil Muhammad. Dia dengan Alung pun dia lebih tua daripada Alung ke? Dia lebih kurang kot. Lebih kurang. Mungkin Muhammad muda sikit Alung masa dia. Lagi muda pada Alung. Alung masuk 11. Dia maknanya 10 ke? Dia lebih kuat. Tapi dia mungkin kalau dia tua pun tua dalam setahun. Kalau dia muda pun muda setahun pada Alung. Macam tu lah. Jadi budak-budak lagi dia kata orang masih main-main lagi. Dalam umur yang begitu muda, dia datang sendiri dengan kawan-kawan dia. Bukan datang dengan bapak dia bawa ke, mak dia bawa ke. Dia cerita dia mula datang dengan kawan dia kan. Lepas tu bila dia dah balik tu, lepas tu besok ni kita suruh datang praktis tau. Dia tak datang tau. Dia tak ada. datang dia tak ada. Lepas tu saya kat mana? Saya cari dia kan. Saya tanya budak kat mana rumah dia. Saya pergi rumah dia. Saya jumpa arwah mak dia lah masa tu. Jumpa macam Mamat ni je. Ada kat belakang tu dia cakap kan. Dia pun pergi belakang rumah dia tu ada macam sungai sikit lah. Macam parit. Macam bukan sungai besar lah orang kecil kan. Dia dalam parit tu. Dia tengah mandi dalam tu? Bukan tengah mandi, dia tengah tarik ikan. Anak ikan kan. Jumpa ikan mata lalat tu kan. Dengan kawan 4-5 orang ni. Lepas tu, Mat, dia kata, sini tak praktis ke? Tak nak lah, kata kan. Dia kata tak nak. Kau cakap, sudah, dia kata, tak nak. Tak kan, dia kata kan. Saya duduk dia, jom lah praktis dengan buat pen ni. Tak nak lah, dia kan. Lepas tu, saya pun, dia tak nak dia balik. Saya balik lah, saya jumpa orang tua dia. Lepas tu, cakap, tak apa, nanti besok saya pujuk dia, cakap kan. Dia suruh datang studio. Cakap, okey lah, besok dia orang ada praktis lagi. Nanti saya bawa dia. Cakap, besok dia orang praktis. So, orang tua dia, bawa dia lah. Ayah dia lah. Ayah dia datang bawa dia. Datang bawa macam dia datang paksa lah masa tu kan. Lepas tu, dia orang praktis semua kan. Lagu apa dia nyanyi masa tu? Dia masa tu, dia suka nyanyi lagu macam masa tu, tengah hit. Lagu-lagu iklim kan. Lagu Black Rose. Dengan suara budak-budak dia lah. Dia nyanyi memang melekat lah dia nyanyi kan. Lepas tu dia datang studio suruh nyanyi. Lepas tu macam kena paksa lah. Dia duduk kat kuat tak masuk kan. Lepas tu bapak dia pujuk arwah dia. Mat nyanyi. Lepas tu dia bapak nyanyi lah kata dia. Dia cakap bapak dia nyanyi. Saya cakap lah tak baik hari tu Mat cakap kan. Lepas tu pujuk kan. Lepas tu orang dia nyanyi kan. Dia nyanyi kan. Tu kan mungkin dia dah dengan orang ni, dia orang gua. Jadi dia macam seronok tau kan. Lama-lama dia boleh join dengan dia orang tu tak. Pelan-pelan lah. Kita join. Siapa yang break the ice dengan dia tu di kalangan band Exist tu? Siapa yang mula-mula yang paling kuat merapatkan diri dengan Mamat? Mamat ni sebenarnya dia rapat dengan Alung. Dia rapat dengan Alung lah. Mungkin sama bahaya dengan dia kan. Dia ke mana-mana pun dia selalu dengan Alung ya. Macam Syah dengan Ujang ni dah orang suka bully dia dulu. Ujang Ajai ni suka bully Mamat ni. Ajai lah terutama. Dia suka dia nak Ajai kan. Yalah budak-budak sekolah, budak-budak lagi semua kan. Kadang saya ni kadang nak mengawal nama orang ni kan. Yang ni perangai macam ni, macam ni kan. Jan, macam mana lu boleh kawal diorang ni semua? Apa
apa rahsia yang kejayaan tu? Dia pada saya sebenarnya macam saya confident dia orang ni memang boleh pergi tau. Kan? Jadi macam mana pun saya cuba pujuk tau. Bila kata dia bergaduh ke apa, saya akan tudangkan dia orang. Kita bagi dia kata orang bagi dia semangat kan, cerita tentang kita apa kita nak buat ni sebenarnya kan. Kita bukan main-main, kita serius benda ni lah. Jadi cerita pun dia orang dengar kan. Lepas tu dia orang depan mata dia, kita saya bagi contoh, tengok band ni, tengok search, tengok ni, tengok macam mana kan. Jadi kat situ dia orang dengar tau. Nanti kita pergi KL, kita pergi recording semua. Jadi dia orang kat situ, dia orang bernama kan. Dia memang musician kan. Dia mungkin ada cerita nak jadi pemuzik kan. Jadi bila dia dapat peluang tu, mula dia macam ya tak ya, tapi bila kita ceritakan sikit-sikit nama dia orang nampak lah benda tu, dia nampak kan. Dalam nak begitu dia nampak. Dalam usia yang diorang begitu muda, diorang boleh nampak benda tu juga Yeah. Tidak boleh tidak, memang because disebabkan sikit sebanyak awak punya influence tu kan. Awak telah menerapkan sesuatu ke ataupun telah berkongsi satu vision yang sama, yang cukup jelas kepada diorang. Yalah, mungkin itulah kan. Saya selalu cerita benda-benda macam itu kat diorang lah kan. Kalau nak main muzik, kena main betul-betul kan, kena praktis betul-betul kan. Kalau muzik ni kita kena serius. Kalau kita tak serius, besok kita rugi, buang masa je kita main kan, tak mana kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang semua jadi sessionist, ada jadi producer, ada yang jadi MD kan. Jadi kat situ saya rasa bersyukur lah dapat. Tapi kata-kata semangat macam ni atau prep talk yang macam ni memang sentiasa mesti diberi lah, hari demi hari. Ya, betul lah. Kita kena cakap dengan dia kan. Kita kena nampakkan dia tau. Kita kena buka kan dia punya mind je kan. Okay, ni macam ni kan. So macam mana, jadi dia tak nampak musician ni memang kahwin je orang macam itu, dia orang habis macam tu, tak nampak kan. Bila kita tengok itu kan, kita kena bagi dia penerangan lah supaya dia nampak mana dia nak pergi kan. Dia orang ni budak-budak, dia tahu nak main je kan, dia suka enjoy je kan, tak tahu kan. Because korang selalu bersama macam keluarga. Of course music tu adalah satu perkara yang paling diutamakan, tapi dan diorang ni budak-budak. Ada benda-benda lain tak yang di luar muzik yang sentiasa menarik diorang untuk terlencong? Maksudnya apa yang buat diorang boleh datang praktis tu, yang menghalang diorang datang praktis tu? Ada tak benda-benda macam tu yang mengganggu fokus? Dia begini, diorang ni sebenarnya saya banyak macam bagi pengharapan kan dia dah, pengharapan benda orang kan. Dan dia ni minat muzik kan. Jadi saya cakap, kalau kau nak gitar ni kan, kau kena betul-betul. Nanti kita orang akan dapat gitar ni. Kalau kau nak keyboard, kau nak D70 keyboard, kau benda semua kan. Nanti kita boleh masuk tengah talk keyboard ni. Ajar pendengar dia tu kan, dia macam nak lah main benda ni kan. Kau nak perform dekat dengan band yang besar-besar tak kan. Kau nak praktis kan, baru kau boleh naik atas stage sama dengan dia orang. Jadi kat situ yang diorang macam kadang saya bawa diorang pergi tengok konsert, tengok macam mana diorang main kan. Nak atas stage ni tak kan. Nak kena praktis betul-betul. Kalau main jadi kau tak boleh main tadi ni kan, malu kena baling batu semua kan. Cakap dua balik kau praktis sungguh-sungguh praktis kan. Dia bagi semangat macam itu lah. Jojo Production memang sentiasa support korang lah pada peringkat tu belum awal ni. Bila saya dah form band ni dah jadi, saya jumpa dengan management pakat pakcik saya juga tu kan. Tapi dia macam tak payahlah jual, buang masa je band budak-budak, dia nak belajar lagi kan, buat benda lain. Lepas tu saya cakap dia, pakcik ni band bagus ni. Dia tak nak tau, dia cakap apalah nanti dulu buat lain benda lain. Tengah concentrate mega ni kan. Dia tengah meletup masa tu. Saya pun macam tu dah berjanji dengan dia orang ni kan, macam mana. Jadi kebetulan masa tu arwah Abang Rahim lah, yang semain arwah kan. Saya rapat dengan dia, jadi saya pujuk dia tau. Pujuk kat Rahim juga, saya band ni bagus ni juga kan. Tolong Abang Rahim cakap dengan management, kita nak bawa band ni. Bagus lah, cakap bagus. Nanti Abang Rahim turun Johor, saya bagi tengok praktis.
okey. Satu tu Abang Rahim datang lah kan, dia bawa pergi tengok. Lepas tu sebelum Abang Rahim tu, saya dah cakap kau pernah praktis tu ni Raymond semua nak datang tengok ni Abang Rahim ni cakap kan. Dia orang lagi semangat kan. Kalau okey besok kita pergi masuk studio. Okey kan. Lepas tu praktis kan. Lepas tu saya bagi lagu baru kan. Bagi lagu. Lepas tu saya jumpa Stok LY tengah sibuk dengan Mega punya album semua kan. Saya jumpa LY tu nama tengah besar kan. Lagu dia semua hit. Saya minta cikgu, saya panggil cikgu ada cikgu LY kan. Cikgu minta lagu ni. Dia bagi lagu. Lepas tu then Harun Buta. Ada beberapa lagu saya rasa dalam first album. Saya jumpa dia masa tu Harun pun orang belum kenal dia lagi. Lepas tu saya dengar lagu dia bagi saya dengar lagu dia orang rajin tentang studio kan. Tu dia ni Najman DJ tu kenal dengan pakcik dia juga. Harun Najman kenal dia ni, jumpa pakcik dia ni, dia ada lagu dia boleh buat lagu lah, cuba dengar lagu dia. Saya ambil dua lagu saya daripada Harun. Saya bagi dia praktis kan, dah praktis semua. Ada berbelas lagu lah yang dia orang select semua. Praktis. Lepas tu bila Rahim turun, dia dengar kan. Lepas tengok dia orang main Rahim. Dia cakap kan, Abang Rahim ingat Han cakap macam mana punya band kan. Kenapa ni kan? Ni dia kata dia band ni, budak-budak ni kata ni confirm boleh pergi recording lah ni, kata dah tak payah cakap banyak kata dia main, kata Abang kan, dia orang ni main dengan penyanyi dia kan, dia dah tahu dia punya key penyanyi dia, arrangement muzik dah lengkap lah, dia kata tak payah kacau lah band ni kata. Kan dia orang ni tak ada orang ajar pun kan, dia tak ada orang ajar, dia orang sendiri kan, dia dah boleh buat, dia pun dah susun arrangement muzik macam itu semua kan. Tu saya cakap okey kan, cuma cakap kita tak ada killer song lah, cakap tak apa, killer song Rahim buat kan. Lagu yang hit dia bagi orang cuba buat. Cakap okey, itu cakap praktis. Lepas tu saya pun mulalah dapat dengan Rahim nak dapatkan lagu kan. Dia orang ni praktis cakap, mau praktis tu dah okey, besok kita masuk studio. Okay dah. Lepas tu bila Rahim dah mula buat lagu, dia panggil saya naik KL, cakap dia naik KL dengar dekat Abang Rahim ada satu lagu. Saya datang naik, saya dengar je lah lagu ni kan, kata lagu ni dia memang boleh hit lagu ni kan. Dia cakap Rahim, lagu ni memang boleh hit dia Rahim. Cakap lagu ni sedap ni kan. Lepas tu dia cakap tapi lagu ni kita buat lirik dia kan, kita khaskan lagu ni berkenaan dengan ibu, dia kata kan. Saya dengar dia pun tak terfikir mesti orang cinta lah apa kan, ibu kan. Kata semua manusia dalam dunia ni ada ibu, dia kata kan. Semua ada mak, ada ibu, dia kata kan. Bila kita bagi ni, semua orang akan terasa ni, dia kan. Cakap betul juga kan. Tak apa. Bila dah siap melodi, dengar sedap melodi ni kan, yang dia panggil Arwah Begat kan. Arwah Begat buat lirik lagu tu untuk ibu. So dia cerita kita nak untuk ibu tu apa sama dah okey semua kan. Lepas tu kita balik bagi kat Aziz praktis. Ni lagu Rahim. Dengar praktis dalam masa beberapa hari je kan. Saya cakap kata Bejo dah siap dah. Saya dengar kan. Cakap siap dengan solo dengan apa semua kan. Saya cakap ini kan. Lepas tu saya pun panggil Rahim. Dah orang dah siap dah lagu Rahim. Dah praktis lah. Okey lah. Jadi kan kata benda tengok. Dia kata okey lah, dia kata kita dah boleh book studio untuk recording kan. Kita tak apa, Abang Rahim akan bincang dengan pihak management, kita jumpa. Lepas tu saya dengan Abang Rahim jumpa. Abang Rahim pun cakap ni band. Lepas tu diorang kata ya ke? Dia cakap ya, band ni boleh pergi. Masa tu bos dia Cik Saleh kan. Dia kata okey lah, kalau macam itu orang cakap, okey kita buat. Dan nak tengok apa jadi kan. Lepas tu kita pun dengar macam itu lega. Saya pun balik jumpa diorang, okey confirm kita dah boleh recording kan. So, saya pun buat arrangement lah. Buat arrangement. Kita orang booking studio kat Singapura. Kan? Dia orang dah praktis semua, ada beberapa lagu. Kita select 10 lagu, kita buat masuk studio lah. Praktis. Masa kita first day tu pergi studio tu. Kan? Masuk, ada
masa tu ada abang Eddie Mazuki, ingat? Dia rajin kat studio tu. Dia tengok je tau. Lepas tu ada Mak Saleh, sound engineer tu kan. Lepas tu dia cakap, Johan, ibu studio. Cakap, mana musician je kat ni? Dia terkejut. You biar betul kan? Kata, ni dia orang nak main. Cakap, ya dia nak main. Abang Eddie? Abang Eddie, Mak Saleh, engineer tu. Dia tengok. Dia macam, ya budak ni nak main kan. Lepas tu dia cakap, you serious ke? Dia cakap, ya. Lepas tu, abang dia cakap, masuk kan? Kita setting lah. Setting. Jadi Mak Saleh tu tengok tau. Betul-betul dia pun balance sound semua balance. Dah hujang pun start masuk. Dia hujang masuk semua kan. Dia orang terkejut tau. Mak Saleh ni semua abang dia terkejut tau. Cukup. Hujang masuk kan. Dia tak sangka tau. Hujang tu siap buat keluar kan dia punya key drum tu kan. Allen key dia lah. Allen key dia tune dia punya drum set tu kan. Mak Saleh tu tercengang. Dia kata kan, dia tak pernah tengok dia kan. Budak-budak boleh masuk kan, set tune drum dulu sebelum main kan. Oh, dia kata ni, betul ke band ni kan? Dia macam tak percaya tau. Abang Eddie cakap, betul ke dia orang ni? Cakap, ya betul kan. Abang dia cakap, okay, kita try kan. Bila masuk guide tu kan, dengan klik, dengan apa tempo tu, dia orang cakap, ya betul band ni kan. Dia orang main semua Melekat kan. Ya. Saya rasa hujang masuk drum dalam berapa hari siap sebelum kan. Dia orang pun cakap, dia orang ni betul-betul dahsyat kan. Kita pun abang pun masuk tengok kan. Datang check. Okey, dah boleh next song kan. Lepas tu masuk kan. Dia orang punya proses recording first second tu memang cepat kan. Cepat. And then tak ada satu sessionist pun kita guna kan. Kan? Memang 100% exist main kan. Budak ni pergi ke studio macam itik pergi ke kolam tu boleh berenang. And then dia orang ni yang best ni, dia orang siap boleh minta sound kan. Dia nak ni Mak Saleh tu tinggal dia orang boleh minta ni tau. Dia nak reverb lah, nak itu dah, nak ini kan. Mak Saleh tu cakap budak ni dia macam tak percaya kan. Dia on click sendiri. Dia orang boleh minta apa yang dia orang nak. Nak sound macam ni, nak sound macam ni. Mak Saleh gini, no. Dia nak macam ni, Syah datang. Saya nak pergi ni, macam ni kan. Abang Eddie pun jeling kepala masa tu. Memang dia ni, memang saya pun masa tu tengok cakap, ya Allah, dia memang. Abang Rahim kan dia biasa coding artis semua kan. Dia biasa dia pun tak pernah tengok band macam ni. Kan dengan umur macam ni dia boleh main sendiri kan. Kita tinggalkan jalan kita kan. Tak payah ni, dia orang sendiri jalan sendiri kan. Kan solo semua dia orang boleh bagi-bagi. Syah nak ambil part ni, Alung nak ambil part ni. Dia orang macam tahu. Dia orang tahu sendiri je. Jadi kerja tu senang lah. Dia orang ni dia orang memang dahsyat lah bakat dia orang. Memang luar biasa kan, masing-masing ada keistimewaan, kehebatan masing-masing. Tetapi apabila mereka bersatu, mereka tahu mana nak letak diri masing-masing. Dia ni nakkan sound tu, dia tu nakkan sound tu. Bila dia combine sound tu semua, sound tu gel, kena, saling kena antara satu sama lain. Itu satu benda yang macam of course kehebatan diorang tu sedikit sebanyak sepatutnya ada ego tu. Tapi macam mana ego masing-masing tu boleh dikontrol, diletak pada tempatnya untuk saling jadi hebat. Dahsyat tu. Ni diorang suka macam, kalau macam dia tak betul, dia cakap, diorang terima tau kan. Syah cakap, macam contoh Syah kan, Long kau begini ni kan. Jadi Along pun ikut tau. Bila Syah cakap ini, Along pun, Syah pun ikut, Hujang pun boleh ikut. Jadi diorang ni memang bagus lah kan. And then bila part buat arrangement muzik tu semua kan, saya rasa yang main peranan paling penting sekali exist ni, rhythm ni Hujang lah. Rhythm exist kan. Bila main kan, Hujang punya stroke semua kan. Jadi yang lain jadi dia menjadi tau kan. Musa tinggal masuk kan. Syah pun bila dah dapat beat macam tu kan, dia main senang. Along pun main pun senang kan. Semua dia memang bagus sebenarnya kan. Macam Ajai pun memang senang lah. Memang bagus lah senang cerita kan. Memang dia pun, kita ingat ambil recording tak sampai minggu siap.
Kali pertama masuk studio pun macam betul lah macam itik pergi kolam lah. Terus kerti je apa nak buat. Dia tak payah orang kacau dah. Kan dia sini tahu apa dia nak buat. Dia macam tak pernah pergi studio pula. Macam tak pernah recording kan. Dia tahu pula nak minta ni, nak sound ni, nak macam ni, nak reverb lah, nak efek ni lah, nak efek ni kan. Macam mana dia orang tahu tu semua tu? Itu saya pelik tu kan. Kata dia orang ni semula jadi lah. Dalam imagination dia dah nampak sound tu macam apa yang dia nak Dahsyat. Dan management Jojo tidak ada ke sesiapa yang pernah pergi turun ke tempat diorang praktis dan melihat diorang sehingga perlu datang jumpa diorang beritahu band ni bagus? Ada, diorang pun ada. Bila band pun dah jadi kan, diorang pun rajin datang tengok. Tapi diorang punya macam tahap kepercayaan tu belum capai lah. Conviction dia tu bila Ibrahim ni cakap band ni memang bagus, diorang pun mula macam betul kan, bila diorang tengok kan. Dan bila diorang dah pergi, saya dah bawa diorang pergi show, ikut band-band pergi show kan, baru diorang nampak memang band ni memang bagus kan. Sampai kita pernah pergi konsert pujaan 10 ke apa semua kan. Band-band yang hotel-hotel ni sampai takut nak main tau, tengok Exist main kan. Dia macam malu nak main kan. Udah Exist pun kau hajar, ada ke pergi main lagu Black Rose? Main lagu Black Rose sebelum Black Rose main. Masa tu, saya ingat lagi, masa tu dekat JB saya rasa kan. Masa tu ada band Black Rose ada perform ada kat situ. Kan, dia orang boleh opening, dia boleh main lagu Black Rose. Saya pekalkan stage, saya dengar macam alamak, macam mana lah dia cakap kan, macam mana kita nak main ni kan. Dia orang dah main lagu macam tu kan. Dia orang main dengan soundnya kan, aduh tu. Ini yang paling saya tak lupa dia orang perform masa tu konsert final pujaan 10 dekat dataran KL Amerika. Semua band Otai kan, masa tu tengok ada Dama Sutra lah, ada apa semua band-band yang tengah hit ni. Lepas tu Exist ada sama masuk final masa tu, punya 10 band kan. Masuk perform. Masa tu diorang menang lah kan, diorang champion. Menang ni band lama. Kalahkan band-band lama. Band-band semua ada, ramai banyak band lah kan. Yang dapat final ni antara yang terbaik 10 ni termasuk Exist. Final lepas tu dekat dataran tu macam-macam ke depan dia datang tengok Exist sampai menangis tu tengok band kan. Dia orang main memang dahsyat lah. Boleh ingat ke dia orang perform lagu apa? Masa tu dia last dia main lagu 2000. Lepas tu adalah saya tak ingat dia main. Makcik-makcik tu menangis depan tu. Lagu ibu tu menangis macam-macam. Saya pun memang kat situ yang mula Exist, mula orang dah mula tahu kan. Masa siap album tu kita buat promotion macam tu. Nak dapatkan dia orang ni, nak pergi buat promotion ni, tunggu orang cuti sekolah. Then macam cuti sekolah dia bulan 12 tu cuti panjang kan. Saya buat buat interview radio station kan. Menteri KL tu nak kejarkan cuti dia orang ni kan. Album tu pun release bulan 11 masa cuti sekolah kan. Memang saja memang kita target masa kita. Jadi korang boleh promote album tu masa tu. Bila kita balik dah habis, kita dah pergi semua, dah habis buat promotion kan. Kita balik kita mesti tu. Dia orang macam biasa sekolah kan. Lepas tu pihak BMG lah, tu Dato' Aziz lah, Pak Aziz kan. Pak Aziz call. Tuan macam hari ni je Exist punya order masa tu 10,000 je. Satu hari. Kan? Terkejut dia kan. Kau cakap, ya ke? Cik Aziz, ya tu. Kan? Lepas tu besok dia call lagi kan. Hari ni order 20,000 lebih ni. Saya pun cakap, ya ke? Kita macam tak percaya kan. Kalau dia fact kan. Kan order kan. Memang dalam masa berapa 2 bulan boleh capai 200,000 lebih. Kan, dia punya sale dia cakap memang masa tu dah terus macam mengaruk lah, Exist dengan mengaruk kan. Satu fenomena tau masa tu kat Malaysia kan.
semua budak nak pakai baju macam Aziz, color-color, pakai cap, color-color kan. Semua nak jadi Aziz lah, semua jadi Mamat. Semua macam tu lah, macam tu kan. Sampai memang dahsyat lah. Dia tak sekolah pun, pergi sekolah pun. Kalau sekolah buku teks dia orang kan ada sampul buku kan, ada cover kan. Kat belakang tu mesti ada gambar Aziz. Ada gambar Aziz. Dia orang potong dia TV majalah kan, buat punya cover depan sekolah dia orang kan. Sampai macam tu punya mengaruknya Aziz lah dulu. Jadi ikutan budak-budak zaman tu. Dan 1991 dan nama Mamat tu tak ada siapa-siapa ke cakap tukar nama kau, tak nama Jonathan ke? Kekal juga kan nama Mamat tu. Tak ada ke siapa-siapa tu? Memang unik lah benda tu ini. Betul arwah Barai panggil dia Ikan Semilang. Ikan Semilang. Ikan Semilang. Dia bisa kan, dia jadinya penyengat lah. Oh. Memang dahsyat. Ingat Ikan Semilang kerana lasaknya dia tu. Dia memang Mamat memang dia punya nyanyian dia. Recording umur baru 12 tahun. Bayang dia boleh nyanyi dalam studio macam tu kan. Dengan penuh keyakinan semua Betul lah, memang dahsyat lah. Memang rasa macam ya Allah, macam mana boleh dapat dia orang ni kan. Sebab macam tu macam mana boleh terjadinya band ni kan. Macam memang inilah dia yang saya nak kan. Inilah band dia dapat. Berapa lama Johan dengan Exist tu setelah album tu release? Album tu release saya tak lama. Saya rasa masa tu tengah pick up, lepas tu kita ada problem sikit dengan pihak management semua kan. Jadi saya tarik diri lah, saya keluar daripada tu. Dan saya fikir tak apalah. Saya cakap dengan dia orang, korang carry on lah cakap kan. Saya pun dia masa tu Syah ikut saya. Syah cakap tak apalah, dia tak nak join Azim. Dia nak rehat lah cakap kan. So dia pun macam ada benda dia tak puas hati dengan apa benda sebenarnya orang tak puas hati dengan dia. Dia kata tak apalah. So kita orang keluar lah. Saya pun keluar, Syah pun keluar. So, sedih lah tengok Syah masa tu kan. Saya pun menong. Saya pun balik kerja. Jadi last pun balik. Buat plan benda semua. Iya. Balik. Lepas tu cakap Syah sabar Syah. Kita pelan-pelan lah Syah. Nanti kita buat plan balik lah. Cakap tengoklah dulu. Syah praktis je lah. Gitar pun tak ada masa tu kan. Kan. Dia pun dah kena keluar dari Aziz. Dia duduk dengan saya. Lepas tu cakap tak apa Syah, nanti kita cari duit pelan-pelan lah, kita beli gitar semua kan. Okay lah, dia pun nak main bola lah, nak study semua. Saya pun bagi semangat dekat dia lah, duduk dengan saya, lama juga dia dengan saya. Lepas tu dapat kumpul duit sikit kan. Lepas tu bantuan daripada orang tua dia pun banyak support dia kan. Tolong cakap tak cukup duit ni nak beli gitar dia, mak dia kan datang apa ni makcik ada duit yang beli ni, belikan Syah support, belikan gitar semua kan. Jadi kita dapat gitar satu untuk praktis. Tapi Syah memang rajin lah. Sorry. Dengan jualan Exist yang begitu memberangsangkan, aku tak faham kenapa tak boleh beli gitar untuk dia. Jelah masa tu benda tu yang buatkan kita keluar tadi kan. Malam nak panjang cerita macam tu kan. Tak apalah kita tak nak lagi panjangan kan. Pun benda tu macam kecoh lah hidup sangat. Kita kata lebih baik saya tarik diri kan. Kesiankan band ni, bagi band ni jalan lah kan. Saya pun tak apalah, saya buat kerja sendiri lah. Betul lah Syah pun tak nak join band tu. Dia nak ikut saya. Dia nak duduk dengan saya tu. Bila saya rasa macam Syah ni, kita macam bila juga saya pun rasa macam saya bertanggungjawab kat dia kan. Jadi saya pun usahakan dia. Saya tahu dia memang minat gitar. Saya pun cari lebih praktis semua sampai saya boleh dapat sewa satu tempat untuk nak buat studio DJB kan. Lepas tu yang best studio tu kita sewa, saya berdua dengan Syah dengan kawan korang tu fit sendiri buat studio tu, tukang pecah kau betul buat sendiri tau, buat studio lah kan, beli barang buat sendiri sampai pecah-pecah tangan Syah semua. Tengok kan tunjuk, kita sedih tengok dia kan, pecah-pecah tangan dia juga kan. Tak apa Syah, tapi dia semangat kan, dia nak buat. Dan bila malam ni dia praktis, saya sadar pukul 2-3 pagi tengok dia praktis tau. Praktis tu memang
Dan kita kan gitar je dah Syah ni kan. Dia praktis je. Dia berhenti sekejap, dia makan kan. Dia lepas solat dan benda semua, dia praktis semua kan. Dia memang kuat praktis lah dia. Sebab tu dia jadi bagus. Sampai saya pun sebenarnya memang malas nak buat band lagi kan. Cuma bagi dia laluan je lah. Bagi dia minat main gitar, kita belikan dia gitar, usahakan semua dan sebagainya. Tapi kira masa tu Aziz Bakar banyak kali call saya kan. Kita buat band kan. Cakap saya macam malas lah Pak Aziz kan. Tak apa, kamu boleh buat, kamu band lagi, buat lagi kan. Seminggu sekali dia akan call saya kan. Dah dapat belum band? Cakap belum. Lama saya itulah saya cakap Syah, jauh kita buat Syah. Cakap kita kan. Waktu kita sewa studio, kita buat studio sendiri semua. Sampai kita dapat buat studio memang simple lah, studio praktis kan. Apa kita cari seorang-seorang band slam tu. Sorry. Jadi duit untuk fund the studio tu adalah duit daripada hasil kerja draftman tu lah. Ke sebagian lah, pengusaha je lah. Saya buat draftman lah. Saya skill kan, kita sewa kan. Lepas tu bila dah studio pun, sewa studio kan. Dari situ lah, adalah saving sikit dulu. Buat draftman tu lah. Sorry Exist tu dah jadi lah. Memang jiwa dan macam mana cakap untuk terpaksa tinggalkan Exist tu memang bergelojak jiwa memang berat lah sebenarnya. Tapi dah tidak ada jalan lain lagi dah. Ya dah, saya rasa macam dah tak boleh lah kan. Memang dah try juga kan. Sorry bukan maksud nak jadi insensitif ke ataupun apa-apa benda yang negatif ke. Tapi the moral of the story tu mustahak dalam cerita ni, Syah macam mana dia boleh buat keputusan untuk ikut awak tu. Banyak perkara dalam ni, kesetiaan, semangat setiakawan dan macam-macam sifat yang mulia lah yang sepatutnya ada dalam kisah ni. Dan dia sebenarnya dia sebab mungkin Syah ni dia ni yang lain macam yalah masih budak-budak lagi kan. Syah ni dia macam mature sekali, dia matang sikit kan. Dia punya fikiran tu lain sikit tau. Mungkin dia tahu kan, dia tahu cerita-cerita yang dia dengar tentang saya ni kan, ada yang tak betulnya. Kan, jadi dia cuba nak pertahankan saya tapi tak boleh kan. Tapi saya pun dah tak dapat apa-apa. Saya tak diri keluar. Lepas tu dia kata dia rasa macam bila dia stay rasa tak sedap hati kan? Macam dia rasa bersalah kan. Kita tak apalah tu. Dengan dia pun dah orang pun dia dah dengar orang cakap dia macam-macam, dia pun tahu hatilah dengan Aziz sebenarnya kan. Walaupun dia sayang band tu sebenarnya kan. Band dia kan. Tapi dia maknanya dia terpaksa buat keputusan yang memang berat lah. Dan how did you feel? Apa perasaan Johan dengan tindakan dia tu? Secara peribadi terhadap dia tu. Bila dia buat itu, saya cakap bila dia buat macam itu, saya rasa macam Allah tanggungjawab. Bila saya tengok dia macam itu, saya terpaksa berkorban tau. Saya terpaksa buat apa saja yang untuk dia tau. Itu yang saya terpaksa dalam kerja, semalam kerja cari duit untuk selain untuk kehidupan kita kan, saya akan larikan sikit untuk nak preparekan Syah punya barang ni kan, nak belikan gitar dia, nak belikan apa kan. Sampai tahap macam tu lah. Sebab kepercayaan dia kat saya tu, saya kena balas dia macam tu. Korang punya relationship sampai sekarang bagus Alhamdulillah. Itulah tu. Saya pernah ini bunyi macam lain sikit lah, tapi saya pernah cakap lah, kalau aku nak ada benda-benda yang aku nak berjuangkan, dan kalau aku perlukan orang untuk seiringan dengan aku, back me up ke apa, aku akan cari orang yang main bola. Kerana orang yang main bola ni satu benda, dia ada semangat
semangat setia kawan dia, semangat apa, semangat lawan sama-sama dia tu kan. Teamwork dia. Teamwork dia ada teamwork, segala ciri-ciri yang baik ada dalam pemain bola sepak tu. Nak tahu perangai orang tu sebenar, tengok masa dia masa dia main bola, satu lagi masa dia bawa kereta. Ya. Dan ciri-ciri yang ada pada Shah tu memang dahsyat. Dia seorang pengawas. Seorang pemain bola sepak. Main bola. Dia minat main bola. Main bola pun bagus kan dia. Wah, bagus tu. Patut dia punya tubuh badan dia tu. Main gitar. Apa yang buat Aziz Bakar ada keyakinan pada awak, Johan, yang you can find a new band? Apa yang memberi dia fikiran yang macam tu? Saya pun tak tahu lah apa yang dia nampak kat saya. Saya pun tak tahu. Dia selalu call kan. Dia telefon. Dia dah ready belum? Dia cakap, tak ada pun. Dia cakap, saya ada Syah je. Bila dah ready beritahu. Bila ready beritahu. Itu yang saya semangat lah kan. Semangat. Dia bagi semangat saya pun lagi semangat lah. Lepas tu studio pun dah ada. Seorang gitaris pun dah ada, dan korang cari player satu persatu. Baik macam cari Aziz dulu juga. Seorang pergi audition, pergi studio sana, pergi studio sini, cari kan. Cari Lily kan, pergi studio. Masa tu pergi sound studio kat Johor kan. Tengok orang jamming saya rajin lah tengok practice lah. Saya nampak Lily main, tengok kan. Tu cakap Syah Wonder. Cakap Syah ni budak ni macam okey. Syah cakap macam okey, main okey. Dia cakap kan. Kita panggil audition dah. Tu cakap datang studio boleh practice. Kita nak buat band ni. Boleh? Dia kan. Nanti datang studio kan. Kita beritahu studio kat mana. Okey, saya datang. Besok dia sampai lah Lily lah kan. Dia Lily tu kat situ lah. Dia bagus kat situ lah. Dia sungguh-sungguh. Dia masa tu lupa dah. Dia tinggal di JB ke ataupun di Singapore? Dia on off. Tapi dia banyakkan kat JB kan. Dan orang yang boleh main bagus macam dia tak ada band pada masa tu, macam hairan juga apabila korang offer dia cepat dia nak. Dia bukan tak ada band, ada band. Cuma mungkin dia tak nampak band tu nak pergi mana. Kan, tak ada orang nak bawa kan. Band yang ni dia mungkin dia tahu saya kat situ. Kan, mungkin dia kenal saya, dia tahu nama saya kan. Dan dia tahu Anisha, ada Aziz kan. Dia dapat tahu kan. Mungkin kat situ lah. Bukannya daripada kosong korang tu. Korang ada latar belakang. Betul juga. Walaupun masa tu tak berapa ni, tapi dia nampak lah kan. Dia kata nampak lah jalan tu dia nak pergi tu, kata mungkin ada lah kan. Dan Slam punya perjalanan tak sama macam Exist punya perjalanan. Exist sangat lancar. Slam agak mencabar sikit. Macam mana Johan punya jati diri pada ketika tu apabila menubuhkan Slam dengan lebih pancaroba? Slam ni memang atau penuh dengan liku-liku. Dan saya masa nak dapat dia orang tu dah lah makan masa kan. Masa tu kita pun semua kewangan pun tak cukup kuat masa tu kan. Dapat Lily, lepas tu dengan cerita ada drama, pergi cari drama, dapat Man kan. Lepas tu Syah pun ada kontak dengan ajak angkat saudara dia juga kan. Kita praktis. Lepas tu kita orang praktis semua. Masa tu Eddie semua tak ada lagi. Eddie masa tu mainkan Matra kan. Orang betul kita satu penyanyi. Then kita pun audition jugalah kan. 2-3 penyanyi dapat penyanyi ni okey. Dah confirm. Tu saya pun call Aziz Bakar. Dia cakap okey saya ada band kan. Lepas tu saya pun deal lah dengan dia macam mana band ni semua, untuk nak management, untuk nak booking studio semua. So saya pun gunakan arwah Ibrahim kan, panggil Ibrahim untuk dia punya producer untuk album tu. Lepas tu kita naik KL. Tu recording kan. Recording, dah buat muzik, Ibrahim jaga lepas tu. Buat muzik semua, dah record, dah
dah nak habis lah. Nak habis, penyanyi pula sakit kan. Koyak Nyanyi tu, tekak tu, ada keluar darah nyanyi semua kan. Masuk habis. Lepas tu, tukar penyanyi lain kan. Tukar penyanyi lain, kita kena buat balik muzik baru kan. Kena buat arrangement baru balik semula. Memang kos tinggi lah masa tu kan. Kena booking studio balik, practice balik. Siapa yang tampung semua tu, kos-kos tu semua masa tu? Masa tu banyakkan kos daripada BMG lah. Oh, BMG sudah ada investment dalam korang lah. I see. Invest lah untuk projek ni kan. Saya yakinkan diorang semua, kita buat lah. Kita buat. Lepas bila dah siap semua, penyanyi reject kan. Satunya penyanyi reject. Siapa yang reject penyanyi tu? Yang mula-mula tu dia memang problem. Lepas tu yang kedua pun problem juga. Kan, pun tak lepas nyanyi, tak boleh nyanyi, kita tunggu pun tak okey juga. Lepas tu sampai dah frust kan, dah ambil waktu. Saya pun, yelah, diorang ni nak duduk KL, nak support diorang. Ya, makan minum diorang semua, macam mana tu kan. Kita memang tak tahu, okey. Korang duduk Johor dulu je kan. Duduk dulu, biar saya cek penyanyi juga kan. Bila ada penyanyi, nanti dia baju panggil balik ke KL. Dia datang ambil. Saya berdua, saya duduk dengan Abang Rahim lah. Oh, okey. Saya duduk dengan Abang Rahim, lama juga lah, beberapa bulan lah tinggal duduk dengan Abang Rahim kat rumah dia. Abang Rahim sibuk kerja dengan produce album semua. Saya pun sibuk dengan cik penyanyi lah. Saya pergi daripada satu studio tengok orang basking hari-hari. Saya jalan kaki tu, hari beberapa bulan lah. Dia penyanyi masa tu tak ada handphone, tak ada apa kan. Kita nak jumpa dia orang, kita kena tunggu kan. Orang kata, ni punya petangnya ada budak basking ni bang, abang datang tengok lah. Saya pergi tunggu dah. Oh tak okey kan. Oh tak okey kan. Sampai satu hari tu saya pergi dekat satu studio tu. Saya ingat lagi masa tu Acong Sweet Child lah. Dia tengah praktis. Dia tengok macam bagus budak ni nyanyi kan. Dia dengar tu saya jumpa dia kan. Lepas tu saya cakap, saya nak cari penyanyi je kan. Awak ada kenal penyanyi lain tak? Kan? Dia kata, ada bang, dia kan. Sekejap dia bawa keluar, kita kat situ dia jaga studio tu, dia rapat dengan budak studio tu. Dia tak kenalkan diri dia pun tau, Acong ni. Dia tak cakap dia nak nyanyi apa kan. Saya tahu dia boleh nyanyi. Tapi dia bagi saya satu kotak kasut tu kaset tu. Dia bawa tu kasut, abang ni kaset ni kan. Abang dengar, ni semua penyanyi yang kita orang rekod kat sini lah. Oh ya ke? Boleh saya pinjam? Boleh pinjam. Saya ambil yang benda tu, saya ambil, saya bawa balik kan. Saya dengar satu saya dengar. Sampai saya dengar satu lagu tu, zaman ni lah kan. Dia nyanyi lagu. Cakap, sedap lagu ni, suara dia ni kan. Cakap kan, saya pun bawa kaset tu pergi jumpa Abang Rahim. Ni dengar suara dia okey tak? Ni okey ni tu Abang Rahim kata. Muka boleh tengok lagi? Tak tengok lagi. Dia tu dekat sebab tu lah. Situ ada Acong bagi contact number. Dan saya call. Kan, saya call. Lepas tu arwah mak dia kat. Datanglah rumah. Jadi nanti datang rumah. Jumpa zaman ni rumah. Lepas tu saya pergi lah rumah dia. Dia jumpa. Dia datang. Dia keluar kan. Saya jumpa dia cakap, kita nak buat band kan. Dia kata dengar suara awak ni okey kan. Tapi bincang kan dia dah. Lepas tu cakap saya dah tak nak nyanyi lagi lah. Dia cakap kan. Dia dah kerja dia cakap. Dulu saya memang menyanyi. Saya pun tak malah lah saya nak concentrate kerja je kan. Lepas tu arwah mak dia cakap kan. Mak cakap cubalah zaman ni. Mana dah tahu jangan hampakan harapan orang. Ingat dia ayat Allah tu kan. So, dia ni memang dengar cakap mak dia kan. Okey lah kita kan. Boleh lah kita try. Itu yang dia datang studio tu. Dia try memang. Lepas tu bagi dengar, lepas tu kan dia kata, ni lah penyanyi Islam. Dia cakap,
Kan. Inilah penyanyi dia kan. Yalah, betul lah kan. Itu yang kita terus rekod dia. Kena rekod balik semula. Lagu-lagu yang dah rekod tu nak kenakan dengan key zaman ni. Banyak lagu kita rekod balik kan. Tu makan masa. Rekod balik semua, tukar key. Boleh dikatakan semua lagu kita rekod. Nak sesuaikan dengan key zaman ni kan. Dengan suara je kan. Dulu ada slam punya lagu, ada banyak heavy kita keluarkan lagu tu lah kan. Masuk tu album yang first album tu lah. First concept slam lebih heavy rock lagi daripada pada peringkat awalnya lah. Sehingga korang jumpa zaman ni dan korang tukar sikit dia punya betul lah, konsep band tu. Pop sikit lah, pop band lah. Lebih pop Oi. Itu yang kat situ. Lepas tu first album tu kita buat kan. And then bila yelah masa tu orang release album mesti jual 80,000, 90,000, 100,000 kan. Jadi masa tu bila Slam release kan, album tak jual tau. First album tu saya ingat jual dalam tak sampai 10,000 saya rasa. Kan? Macam mana perasaan masa tu? Masa tu saya pun dah sampai kita pun cakap lah, kita pun duduk rumah tu dah kena keluar daripada rumah tu. Dah kenal lah orang tua rumah tu. Orang cakap tak boleh nak bayar semua ni. Tak ada kan. Kita dah nak ambil bajet lebih MGBF pun dah banyak kan. Saya pun kira beranikan diri. Saya jumpa dengan dia cakap bagi saya peluang sekali kan. Bagi saya peluang sekali kan, kita try band Indonesia buat second tu. Dan Cik Aziz kata try boleh kan. Dia confident lah kan, dia pun confident buat. Lepas tu kita pun masa tu saya pun minta bantuan dengan Syahri lah. Minta bantuan Syahri dengan lagu hit lah. Syahri tu macam dulu tu macam ATM lagu lah. Tekan je keluar lagu kan. Jadi saya pun jumpa Syahri minta lagu ni untuk band ni. Boleh tu bagi lagu kan. Bagi lagu tu. Dan kita buat second album lah masa tu kan. Itu yang mula hit lah, meletup lah band. Terus second album tu meletup lah. Berapa ingat tak? Second album tu jual dalam 100 lebih. Yes. Tapi selepas keluar album tu kita release compilation tau. Kan? Release compilation terbaik Slam. Mana dapat lagu-lagu compilation tu? Baru je 1-2 album. Kita ambil lagu yang first album tu. Kan? Kita ambil compile dengan second album tu. Lepas tu kita tambah 2 lagu. 3 lagu, 2 lagu saya tak ingat. Lagu Gemis Mengundang tu. Rindiani Bukan, Riani bukan. Gemis Mengundang dengan lagu Awang saya rasa. Itu lagu Awang Bupik lah. Kita list compilation tu lah. Compilation tu yang betul. Kan? Ni lagu Gemis Mengundang tu memang dahsyat lah Syahri masa tu. Dahsyat sangat. Lagu tu dia buat dan saya rasa dalam berapa minit. Di studio? Di studio. Depan korang? Depan saya, lepas tu cakap carilah korang lagu ni, satu lagu lagi. Malah datang studio. Kita buat kat King masa tu. Lagu Gemis Mengundang terikut kat King. Datang. Lepas tu kita masa tu Eddie Slam kan. Dia sessionist. Kan, dia main keyboard. Dia panggil dia. Kan, kata Syahri dia main kat situ je kan. Dari tu dia ambil kertas, dia buat lirik kan, sambil-sambil dia terus siap kan. Dia terus suruh Eddie kata terkejut kan. Lepas tu sedap lagu ni kan. Dan tu betul ajar ambil lagu ni, itu kisah dia kan. Lepas tu dia orang ambil lagu tu kan. Lepas tu terus Eddie buat arrangement dengan Syah, terus record lagu kan. Itu memang dah mata kat Syahri tu macam mesin ATM lah. Masa tu nak lagu tekan je keluar. Album tu memang betul kan. Slam Syahri banyak bantu juga lah. Slam dia banyak bantu kan. Sorry, kalau postmortem balik first album tu, apa yang tidak kena, yang membuat dia belum jadi daya tarikan? Song selection ke apa? Kan masa tu orang semua tengah fokuskan UKIS kan. Masa tu UKIS tengah hit kan. Banyak band tengah hit lah. Slam ni band baru kan. Jadi
orang ni tak perasan lagi kan. Tak perasan perasan. Bila kita buat second album tu, bila kita dapat lagu daripada Syahri ni, dan waktu dulu, yelah masa tu Syahri luck lah, dia keluar apa lagu pun hit lah masa tu kan. Dia buat lagu apa masa tu memang hit kan. Jadi tu kalau kita ambil dia punya luck dia tu kan, tumpang kat slam kan, memang jadi je masa tu lah, rezeki lah. Memang lepas tu lah, daripada situ yang terus meletup lah slam. Gerimis mengundang buat kat situ, buat melodi, tulis lirik, buat line, tulis lirik macam tu Tapi dia rekod lah, dia rekod sepanjang masa tu lah. Ke dia hafal je melodi tu? Dia rekod kat situ, dia masa tu pakai 2-inch tape kan. Okay, dalam video sendiri dia kat situ je dia rekod kan. Syahri tu dia kat situ dia memang dahsyat lah. Macam mana dia boleh jadi macam tu kan? Syahri ni dia lain lah, dia satu fenomenon yang tersendiri. Sebab apa? Baca dia bukan satu lagu je tau dia buat macam tu. Ada beberapa lagu banyak lagu dia buat macam tu. Banyak lagu dia buat. So, apa yang mempengaruhi dia, macam mana dia betul kaya dengan melodi, dia betul berkaya dengan perkataan. Dia bahasa dia, perkataan-perkataan dia tidak besar, tapi bahasa perkataan dia tepat, dia cantik, elok dia susun. Lirik dia pun memang kena je dengan melodi kan. Padahal dia antara penulis lirik yang paling, antara yang terhebat tau patutnya. Orang tak cakap pasal lirik dia tu. Orang pandang Lolo, orang pandang Hafsah Hassan, Sami Sahab, tapi dia pun Syahri Amri tu penulis lirik. Melodi memang dahsyat, tapi lirik tu, apa lirik dia yang tak kena, tak sedap. Gerimis mengundang tu, gila tu. Boleh ke dia gunakan perkataan kebasahan kat situ? Tak masuk akal. Kita tak pernah terfikir benda macam tu kan. Tak terfikir Saya pun buat lirik juga kan. Bila saya tengok dia mana dia boleh keluar perkataan macam ni kan. Tu yang lagu tu bukannya berfikir tau. Dia macam sambil lewa je kan. Effortless je, tak payah nak letak. Kalau nak buat dia gitu, macam mana ni tak kena. Dia tak ada, dia macam sekali jalan je kan. Itulah tu. Asyik aja. Itu keistimewaan dia. Tu compilation tu yang menaikkan terus slam. Lepas tu yang masa slam buat konsert yang berapa tahun sudah tu, ada pembabitan dalam tu ke? Yang dekat KL baru-baru. Baru-baru ni. 3-4 tahun sudah saya tak ada involve sangat lah. Cuma dia orang panggil saya untuk tengok macam mana kan. Itulah tu. Saya jaga zaman ni kan. Jadi saya pun make sure yang bila artis saya tu perform kan dengan band, saya kena jagalah kan. Bukan maksud saya tu, konsert tu lebih kurang 20 lagu kan diorang main. Dan setiap lagu yang dia perform tu, penonton datang tahu dan menyanyi bersama. Slam mempunyai lambakan hit. Banyak hits yang diorang ada. Dia sebenarnya Slam ni yang betul-betul buatkan dia hit masa konsert Unplugged. Konsert Unplugged tu. Konsert Unplugged. Dia masa tu kita buat kat Stadium Negara. Kan. 20 lagu juga. Perform 20 lagu juga. Kan. Dengan orkestra. Kan. Itu memang dahsyat lah Slam. Kan. Itu Ramli MS. Tu pula dia punya MD. Dia main masa tu dengan tak ada elektriknya kan. Satu Malaysia tak ada blackout, satu Malaysia kan. Saya terpaksa tarik generator untuk nak on dengan musik dia. Lepas tu banyak power yang terpaksa cut off untuk nak make sure sound ni okey. Begitu buat recording ni kan. Kita buat recording ni kan. Lepas tu dengan power tak cukup macam mana kan. Jadi saya terpaksa cut lighting semua kan. Kita meeting sekejap kena cut lighting yang mana tak penting kan, kena cut kan. Dia sebenarnya kalau tak ada problem elektrik macam itu kan, stage tu akan jadi lagi cantik
kan, konsert tu kan. Tapi lepas tu kita orang terpaksa cut benda tu. Kita perform buang, tapi alhamdulillah lah, tak ada problem, semua okey kan. Dan yang bestnya konsert tu 20 lagu tu kan, macam mana yang diorang main. Lepas tu kita dah habis main tu, kita nak releasekan album tu kan, kita buat macam post-mortem lah kan, sebelum kita check semua sound kan. Masuk studio balik, buka balik tape, saya dengan Datuk Ram dengar semua, satu benda pun kita tak kacau. Kan? tak ada macam mana dia perform, macam tu kita orang release kan. Orang cakap tak nampak kat mana salah nak cari kan. Zaman ni pun tak ada panggilan datang studio nak menyanyi pun tak ada pun kan. Nak nyanyi balik tak payah nyanyi balik kan. Cuma ada satu part sikit lah masa tu, ada problem power kan, ada part bass sikit lah, ada drag sikit, tapi kat situ je yang kita orang ubah sikit, ada dalam sikit. Tak sound dia hilang kat situ, mungkin pasal power ada problem. Tapi boleh katakan hampir 100% lah, tak ada kacau langsung kan. Tak ada kita nak rekod balik ke apa kan. Apa yang dia orang main tu, itulah yang kita orang release kan. Itu yang Datuk Ram pun puas, dia pusing cari silap, tak nampak dia kat mana kan. Dia kata tak payah dia kata, tak payah nak kacau lah dia kata, dah boleh di sini. Kita pun ingat nak banyak tukar ke benda tu, tapi itulah. Itu dah festival Muslim lah. Puas tu dah cari berusaha mencari kesalahan, tak boleh jumpa tak jumpa juga kan. Bukan tak ada langsung, tapi kesalahan tu macam boleh dimaafkan. Boleh dimaafkan. Tak ada masalah lah. Kan? Ya, benda-benda yang natural lah. Saya bila kita shoot Syair Separi-Pari kat Langkawi tu, betul. Saya punya bilik kat atas. Zaman ni bilik dekat bawah. Saya satu bilik dengan Lolok. Tak tidur kita orang. Borak tau, kena 3 hari 3 malam, 4 hari 3 malam berbual. Tidur sekejap, bangun balik bual lagi. Okay. Saya kat atas, zaman ni bilik kat bawah. Saya keluar daripada bilik tu, saya dengar nyanyian tau. Zaman ni menyanyi di veranda tu seorang-seorang diri. Sedap betul. Dia bangsa yang suka menyanyi kan. Dia jenis suka menyanyi. Dia memang suka menyanyi. Dia seorang-seorang dia menyanyi. Dan dia bila saya dekat hotel, bila kita nak pergi show kan. Kadang dia bila dalam bilik, kadang dia nyanyi lah. Dalam satu lagu kita tak payah buka radio lah. Dia yang menyanyi kan. Itu lah tu. Dia menyanyi menghiburkan hati dia, dan dia nyanyi sedap-sedap lah tu. Macam betul lah. Itu masa saya dapat dia pun yalah, tu Pak Aziz Bakar, Rahim Usman kan, kata inilah penyanyi. Kata dia, kau dah dapat emas lah kan. Dia kata, kau dah dapat emas lah, inilah. Cepat memang betul lah kan. Dia memang dahsyat lah nama ni nyanyi kan. Tone dia antara, kalau kita lah cakap antara penyanyi yang tone dia sedap, nyanyian dia sedap, Ahmad Jaiz. Lepas Ahmad Jaiz, dia ni lah. Dan tone dia, recording dengan dia pun sedap dia pun cepat kan. Dia cepat kan. Yalah, dia bakat dia tebal lah kan. Dia dapat lagu tu, dia tahu nak bawa lagu tu macam mana kan. Ya, betul. Dia pun dah dapat dengan band yang bagus kan. Kat situ dia Syah semua kan. Itu yang menjadikan betul slam lah. Dan selepas kita buat second album tu, dan bila kita masukkan AD kan dalam slam tu, kat situ lagi nampak colour sebenarnya slam.
kan. Kan Oh. AD dapat bantu kan, kat situ lagi nampak tightnya band tu lah. Hmm. Hmm. Maknanya perjalanan itu memang berliku lah sekarang ni. Lebih berliku Betul. Ah. Dia tapi slam ni dia sampai dapat jual juta unit dekat Indonesia kan. Situ lah first band yang boleh pecah market kat Malaysia kan. Itu senang nak pecah di slam Ya. yang first slam. Ya, Dulu ada nak search ke iklim benar kan. Tapi bila slam masuk situ dia orang lagi kata orang lagi mengarut lah katanya. lagi mengeruk, lagi besar Ni besar guys. Sorry, nak tanya. Jualan juta-juta di Indonesia tu translate kepada pembayaran yang bagus tak? Setimpal tak? Dia sebenarnya lah kan, sebenarnya antara punca perpecahan slam kan, oleh kerana problem sale dekat Indonesia. Oh, itu dia. Kan. Jadi orang dengar cerita ni juta jual album kan. Jadi dia orang tak tahu yang ada masalah kita nak dapatkan payment tu kat situ. Kan, daripada tu. Jadi kat situ bukan tak dapat, bukannya tak, tapi proses tu kena makan masa kan. Jadi dia orang ni tak faham ni hari ni betul album tu boleh jual, besok lusa dah dapat duit tu. Dia orang nak macam tu, dia tak tahu yang proses tu makan masa kan. Jadi lepas tu bila album tu dah jual, company tu ada problem lah, jadi kita tak dapat. Jadi saya jadi mangsa kan. Jadi kat situ yang mula bila orang pun mula cerita macam-macam kan. Jadi orang ingat saya ni yang ada benda yang tak kena situ kan. Di situ yang mula letak tu kat situ, slam tu mula bermasalah kat situ lah. Saya tanya tu langsung tak ada pengetahuan latar belakang ni semua. Saya tanya tu tiba-tiba saya terfikir yang banyak artis-artis kita yang dapat jualan yang bagus di Indonesia. Cumanya persoalan yang sama, isu yang sama sentiasa timbul. Bayaran dia kalau tak ada ataupun terlalu sedikit. Macam saya sendiri pun ada beberapa lagu yang boleh menjadi hit lah di Indonesia, tapi saya tak nampak satu sen pun. Itu sebenarnya benda tu. Dia orang tak faham kan. Tapi kita dah buat explain kan. Tapi yalah, benda tu dah berlaku macam mana kan. Tapi kita tak faham kan. I see. Itulah kan. So band slam ni letak lah sampai ke satu peringkat tu I see. Okay. Sebab kita orang tengah hit lepas habis konsert Unplugged. Dan kita pernah pergi perform dekat Kazakhstan semua kan, dekat pernah perform dekat depan student dekat Moskow semua kan. Balik tapi bila kita balik sini je cerita tu lah tiba ni lah situ dulu. Jalan sampai saya pun baik diri lah kata lepaskan dia orang kan. Zaman ni pun ikut saya, tak nak menyanyi mesti dia stop tak nak nyanyi tu. Dia dah relax kan, dia pun relax. Lepas tu baru plan buat album solo dia masa tu kan. Itu yang buat solo album zaman ni yang Syahis Pari-Pari tu jumpa awak dengan edit tu. Syahis Pari-Pari tu bawa saya jauh lah lagu tu. Lagu tu memang dahsyat lah. Idea Ocean lah. Tadi berbalik yang Indonesia tu, yang tadi saya tanya tu ialah bertitik tolak daripada banyak album yang terjual, album kita yang terjual di sana, kabarnya tidak membawa pulangan yang setimpal lah. Macam search pun berapa sangat ni diorang dapat daripada jualan album di Indonesia kan. Tak tahulah mana silapnya laluan tu.
Okay, sekarang dah 2021. Johan Aziz contohnya. Satu lagi Osman Mahmud contohnya. Siapa lagi ANR zaman dulu. Fauzi Mazuki. Siapa lagi ANR? Johari. Korang ni adalah golongan peninggalan silam tau. Maksud saya macam mana? Orang yang ada kebolehan mendengar lagu daripada raw, daripada kosong, daripada kering lagu tu dengan gitar je ke, nyanyi la 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 je, dan korang boleh dengar itu melodi dan korang boleh tahu yang lagu-lagu tu akan jadi hit. Soalan ni. Kadang-kadang saya dengar balik, kadang saya heran macam mana orang ni boleh pilih lagu ni. Lepas tu lagu hit. Ya. Boleh cerita ke macam mana kebolehan mendengar lagu yang kosong tu dan boleh detect lagu tu boleh di-hit, dan kenapa bakat ataupun seni ni dah tak ada lagi? Tak tahu, itu mungkin apa yang kelebihan mungkin Allah bagi kat saya lah benda tu kan. Jadi cuma macam saya bila saya dengar lagu tu kan, yang pertama sekali saya tengok siapa nak nyanyi lagu ni. Kan, contohnya lagu tu saya cari untuk zaman ni kan, bagi lagu sedap kan, tapi tak sesuai untuk zaman ni, cakap tak boleh, lagu sedap kan, kata saya cakap lagu ni kena bagi kat orang lain. Kan, contohnya macam itu kan. Cakap tak sedap tapi tak boleh, zaman ni tak boleh nyanyi lagi. Kan, cakap tak kena dengan dia. Penyanyi tak kena dengan lagu ni. Kat situ saya mungkin boleh nampak lah benda macam itu kan. Itu adalah satu seni yang tersendiri kan, yang sekarang ni dah tak ada lagi ANR tu, artis and repertoire. Yelah, mungkin tak tahulah, tak ramai orang yang boleh baca kot. Dan recording company pun dah tak macam dulu lagi. Jadi tidak ada investment terhadap seorang pekerja yang tugas dia mencari lagu je bagi pihak syarikat. Dia terima benda yang dah siap, dah siap kan, dah rekod kan, dah siap muzik, dan dengar macam tu. Ya. Dan zaman sekarang ni apa lagi gunanya artis and repertoire manager? Sekarang ni syarikat-syarikat rakaman tengok di YouTube pula apa yang ada kat YouTube. Okay, dia ni hit, ini banyak viewers, kita ambil dia, sign dengan kita. Dah tidak scout, dah tidak lagi scout for talent lagi dah kan? For talent tak ada. Dah tak ada. So, itulah tu yang satu cabang dalam industri muzik yang telah makin pudar, makin lenyap, makin hilang. Artis hilang. Jadi bila benda tu tak ada, kadang kualiti artis tu kadang tak dapat yang betul-betul lah. Kan? Betul, kualiti lagu pun tak dapat yang betul-betul. Kan? Tak cek lagu yang betul-betul evergreen kan. Memang bila kita tak spot lagu tu betul-betul kan, kita tak akan jadi evergreen macam tu lah. Tadi Johan sebut artis pun sama kita nak detect seorang tu artis ataupun tidak pun satu perkara lagi itu kita nak kena, macam saya pun macam boleh kata orang nampak karisma dia artis tu kan. Kerana kita tengok kan bila dia nyanyi kan, cakap dia ada tune dia kan, dia ni boleh. Jan, ini satu soalan saya tak pernah terfikir pada ni. Okey, ni saya tanya katalah kita balik kepada 2005 apabila tengok Maui mula keluar AF. Awak boleh nampak tak bakat dia pada masa tu? Awak boleh nampak tak dia punya star dia, aura dia, karisma dia tu pada masa tu, masa dia mula keluar? Follow tak AF masa tu? Saya follow juga kan. Follow masa tu tengok masa Maui nyanyi tu, masa tu rasa dia keluar rasa kan, dia terkeluar peringkat awal saya rasa. Kan saya cakap kenapa dia terkeluar kan, kenapa Maui ni boleh keluar kan, apa yang tak okeynya dia ni kan. Tapi tak ada, lepas tu dia masuk balik saya rasa. Dia terus menang kan. Dia okey kan, memang kan, dia ada tune kan, dia masa tu karisma dia sebagai penyanyi memang kuat kan. Masa tu dia pun masa tu dia mengarut juga kan
kan. Ya. Dah tak ada lagi orang dah tak ada lagi orang macam tu lagi dah sekarang. Dah tak nampak dah, lagi dah. Dah 16 tahun dah fenomena Maui tu tak ada berganti. Saya ingat balik Johor saya masa tu tengah hit ni. Saya balik Johor, kita dengar lah cerita-cerita orang kat Johor ni kan. Dulu semua orang nak jadi Maui kan, buat nak Maui lah, ini semua kan. Sampai orang nak pergi rumah dia, masa tu nak tengok rumah dia kan. Sampai jam jalan kan. Sampai dahsyat Maui lah. Dia sebagai seorang yang ada mata untuk artis yang repertoire, masa tu awak boleh nampak benda tu ada pada dia Apa kalau saya masa tu memang saya sukar nak nampak dia punya magic dia tu. Dia ada, cuma ialah sepatutnya dia patutnya masa tu dia tengah hit dia pergi lagi dah kan. Tapi mungkin dia tak dapat lagu ke masa tu kan. Itu yang tak dapat lagu yang betul-betul hit. Selepas tu dia macam ketahanusan lagu kan, lagu hit lah. Itu yang dia macam terus mendatang je kan. Pada saya pendapat masa tu syarikat terlebih perah dia. Mungkin lah. Terlebih perah dia, belum jumpa betul-betul lagu yang tepat, rekod lagi. Lah. Sampai dia jadi tepu, dia jadi saturated kan. Dia dah jadi. Sepatutnya dia kena ada tempo, bertenang sekejap, cari lagu, bagi lagu lagi. Tak tahu lah benda ni. Pihak syarikat nak ada plan dia tu kan. Tapi yalah, so far belum jumpa lagi orang yang dapat macam-macam Maui. Fenomena yang macam tu kan. Okey, lagi dua soalan lah, dua cabang soalan. Sekarang zaman ni masih dengan Johan lagi kan? Tak. Dia sekarang zaman ni dia dah ada management company di sini. Dia dah ada sendiri. Alhamdulillah lah, dia okey. Dia masalah kesihatan je lah kan. Dia okey. Okey, I see. Sorry lah, saya tak tahu banyak latar belakang perkara-perkara yang berlaku. Okey, Johan. Kalau sensitif cakap je Kalau rasa tidak berapa selesa. Johan adalah seorang cancer fighter. Bolehkah kita berbual benda ni sikit? Boleh. Okey. Apa yang Johan Aziz boleh berkata pasal perkara ni? Pesan apa? Bagaimanakah sikap yang perlu ada untuk seorang bergelut, berlawan, berjuang terhadap penyakit macam ni? Macam saya banyak, kita kena banyak fikir positif lah kan. Banyak fikir, kita kena kuatkan semangat kan. Saya pun dapat support pada family, isteri saya semua kan. Banyak support saya lah. Walaupun masa dapat tahu saya pun dengan masalah zaman ni, masa tu saya tengah manage je, lepas tu saya sakit lepas tu tak dapat nak betul-betul duduk dengan dia tentang masalah dia sebenarnya. Dah sampai dia buat keputusan untuk nak buat sendiri semua. Itu yang buatkan saya rasa macam down lah sebenarnya. Down kan. Sebenarnya sakit lagi, tapi dah ada family support banyak. Sekarang zaman ni sebenarnya saya lama dengan dia kan. Memang berat lah. Tapi alhamdulillah lah, tengok keadaan dia sekarang, saya pun rasa macam harap dia okey kan. Sayang bakat dia yang ada tu, dia dah lama kita jaga dia tu. Kalau dia biarkan dia tu, rugilah kan. Dalam
keadaan yang Johan berada ketika itu, apa benda yang paling penting sekali yang memberi kekuatan untuk carry on fighting? Saya masa tu ramai orang cakap jangan fikir benda lain. Kau fikir diri kau. Kan? Kau fikir kesihatan kau. Kan? Kau jaga kesihatan. Jangan fikir tu. Sekarang ni, kau jangan fikir apa. Masa tu, pasal saya dia tengah sibuk nak masuk GV semua kan. Masa tu, saya pun macam tak berapa setuju lah kan. Jadi, dia ada keputusan, dia ada cara di sini, keputusan di sini. Tapi ramai orang cakap tidak, jangan fikir benda ni. Kau relax dulu kan, kau fokus kau ubatan sampai okey kan. Saya pun sakit saya pun macam benda bukan main-main ni, kanser kan. Ya, betul. Jadi saya kena dan saya lupa kalau saya fokus pada saya punya perawatan tu kan. Saya buat kemo apa semua, alhamdulillah lah sihat. Alhamdulillah. Ya. Itu adalah satu perjuangan yang sangat sukar perjalanan hidup lah, masing-masing bahagian masing-masing kan. Ya. Dia yalah, saya sebagai macam kita pernah dibuat dalam ANR kan, kita tahu kan dia ni bakat kan, kalau dia sia-siakan bakat dia rugi lah kan, kan. Kita pun akan hilang macam pemata kan. Bukan senang nak dapat suara macam zaman ni kan. Dia kalau dia tak berkarya lagi, kita pun rugi tak kan. Betul. Dia harap dia okey kan, sayang lah. Dia boleh pergi jauh kan. Suara dia semua orang suka. Dengan attitude dia pun baik kan. Orangnya baik. Baik dia okey. Saya pun dengan dia dah macam keluarga sebenarnya kan. Tapi alhamdulillah lah, kita doakan yang terbaik untuk dia. Betul. Harap depan ni dia dapat teruskan dengan konsert slam kan. Dia ada plan buat konsert tu sebenarnya. Dia okey. Dan maju kepada on the positive note Soap Gearbox tu. Macam mana latar belakang kisah ni? Macam nak buat perniagaan Soap Gearbox ni, Soap tulang merah ni. Benda tu sebenarnya masa saya manage zaman ni, saya pun dah ada kedai makannya kan. Kan, cuma benda tu saya tak serius. Anak saya yang banyak jaga lah. Dia tak, tapi bila selepas saya dah tak jaga zaman ni dan dah sihat kan, dah boleh katakan sihat lah, dah habis rawatan kemo, saya semua dah habis, tak ada apa nak buat kan, artis pun dah tak ada nak jaga. Jadi saya macam saya fokus sikit lah dekat bisnes ni macam mana kan. Alhamdulillah lah, okey lah. Bagus dalam support lah. Especially kawan artis kan. Banyak teman promote kan. Ramai yang orang datang kat kedai support kan. Tu yang mungkin saya pun ramai kenal kawan kan. Daripada bulan 1 ni PKP ke semua kan, tak dapat nak bergerak ke arah sana. Kat rumah Aidit tu kan. Kau tak memang saya nak perkena lagi tu. Sop tulang dan apa cekodok tu. Kanasnya cekodok tu. Itulah insyaAllah kita PKP boleh. Tapi ramai juga yang telefon nak suruh buat hantar rumah yang buat delivery kan. Tu hantar. Sekarang ni masak di rumah ke ataupun di tempat, di kedai? Kita di kedai kan, di food court. Di tempat yang sama tu kat belakang rumah Aidit tu kat sebelah dekat rumah Aidit tu. Okey, perniagaan semua bagus lagi dah ketika tempoh PKP ni? Alhamdulillah. Walaupun PKP ni dia dalam memang ada drop sikit lah. Tapi okey lah, alhamdulillah. Boleh lah. Ya. Terima kasih banyak untuk masa awak. Sama-sama. Okay.
Saya doakan Johan terus maju jaya. Saya pun orang awak betul jaga-jaga sikit. Yalah. Kita dah sampai usia tu Yalah, nanti makan kan. Apa penyakit dia punca makan saja. Betul. Kita dah usia macam ni, akan menjaga sikit lah. Betul. Ya, Johan, terima kasih banyak. Sekarang nanti kita jumpa lah. Ada time nanti kita jumpa. Ya. Alright. Okay. Okay.